Okey. So untuk yang seterusnya tadi kaedah pemfaktoran kita dah tengok. So yang seterusnya adalah kaedah graf. Okey, kaedah yang terakhir untuk mengenal pasti punca dalam silibus matematik. Okey. So kaedah graf cikgu dah tunjuk tadi. So punca kamu duduk di mana pada graf. Okey. So dekat sinilah kita tengok. Bermaksud kamu nak tak nak untuk pemfaktoran, kamu terus boleh guna pengiraan. Dapatkan jawapan punca. Tapi untuk kaedah graf, kamu perlu ada graf dahulu. Ada graf, nampak dia lalu pada paksi X di mana, di situlah punca dia. Tapi sekiranya kamu tiada graf, tidak dibekalkan graf, so nak cari punca, ianya agak susah. Kamu kena lukis graf dahulu, baru boleh dapat punca. So bermaksud, kaedah yang paling mudah adalah guna kaedah pemfaktoran lah untuk mengenal pasti punca. Untuk kaedah graf, kamu perlu ada graf dahulu, baru boleh kenal pasti punca. Okey, dan itu adalah dua kaedah matematik lah. Dan dalam buku teks kamu tu pun ada lagi dua lagi kaedah. Okey, di muka surat 21, so cikgu hanya ambil gambar dia sahaja, iaitu kaedah penyempurnaan kuasa dua dan juga kaedah rumus. So dia ini dua ni sebenarnya datangnya daripada kaedah matematik tambahan. Okey, di bawah tajuk fungsi kuadratik itu sendirilah. Okey, so kaedah penyempurnaan kuasa dua, kaedah rumus nanti kalau rasa perlu untuk diguna pakai, sebab setakat yang cikgu tengok latihan dalam buku teks kamu tu cukup dengan kaedah pemfaktoran ataupun dengan kaedah graf. Tidak menggunakan penyempurnaan kuasa dua ataupun rumus. Rumus ni pun mudah. Sekiranya kamu kenal pasti A dia mana, B dia mana, C dia mana, so boleh buat kaedah rumus. Guna sajalah rumus yang ada ni. Okay, masukkan je lah nilai. Cuma untuk kaedah penyempurnaan kuasa dua ni dia kena ada skill sikit. Okay, salah pilih nombor nanti dia akan menjejaskan keseluruhan soalan dan juga jawapan lah. Okay, so dua-dua ini adalah kaedah matematik tambahan yang tidak ditunjuk di dalam buku teks kamu. Okay, tapi ianya masih ada. Okay, so untuk yang terakhir, mungkin yang terakhir, so bagaimanakah cara untuk kita melakar graf? Okay, so dah nak habis dah. Okay, bab satu kamu hanya setakat itu. So bagaimanakah untuk kita melakar graf fungsi kuadratik? Okay, so kamu dah tengok soalan. Okay, hari tu pun kamu dah tengok contoh, kamu dah tengok A, B dan C. Apakah kesan sekiranya A berubah? So, apakah kesan sekiranya B berubah? So, apakah kesan sekiranya C berubah? Okay, so hari ni kita akan tengok sebagai penutup, kita akan boleh sepatutnya lah. Okay, sepatutnya sepanjang kamu belajar bab satu ni, last kali hasil dia kamu boleh melakar graf. Okay, so kamu dah belajar daripada A sampai Y. So Z dia sepatutnya kamu boleh lukis graf lah. Okay, so contoh soalan diberi kepada kamu fungsi fx sama fungsi kuadratik fx sama dengan x kuasa 2 tolak 4x tambah 3. So dia suruh kamu lakarkan graf. Okay, so yang pertama wajibnya kita akan tengok A lah. Okay, nilai A kamu. So A kamu tu dalam keadaan yang macam mana? Okay, A kamu sekiranya positif, dia macam mana? Sekiranya dia negatif, macam mana? So, kali ni soalan kamu, A kamu adalah 1. Tidak ditulis, tapi 1. So, 1 adalah positif. So, sekiranya positif, dia adalah graf melengkung ke bawah. Okay, so sekiranya positif, dia adalah graf melengkung ke bawah. Okay, so selesai untuk A. Okay, selesai untuk A, kita nak tengok untuk B lah. Okay, so untuk B, dia menentukan paksi simetri graf sama ada dia berada di sebelah kiri atau sebelah kanan. Okey, sekiranya kamu lupa boleh rujuk balik buku teks muka surat 12. Okey, sekiranya kamu dah terlupa, so boleh rujuk balik muka surat 12. Okey, so untuk B, kita nak tengok nilai kamu adalah negatif 4. So nilai kamu adalah negatif. So negatif bermaksud kurang daripada kosong. So apabila graf kamu untuk B negatif, dia paksi simetri akan berada di sebelah kanan. Okay. So itu untuk B. So untuk yang terakhir C, C kamu kalau ikutkan C ini sebenarnya dia lalu paksi Y. C kamu ni dia lalu paksi Y ataupun dia lalu paksi Fx lah. Okay. Paksi Fx dengan paksi Y adalah paksi yang sama. So dia lalu pada nilai 3. So kalau ikutkan kalau kamu tanya cikgu, bentuk graf kita dah nampak.
Okey, so paksi simetrinya pun berada di sebelah kanan sebab dia adalah nilai negatif. So 3 kamu, dia lalu paksi fx. So 3 kamu duduk dekat sini. Sebab itu adalah keadaan di mana graf kamu dia lalu paksi fx pada nilai 3. So punca dia akan duduk dekat bawah ni. Okey, so punca dia akan duduk dekat bawah ni lah pada paksi X. So pintasan Y dia akan duduk pada paksi Fx. Okey, so jangan keliru. So kita last kali nak tengok punca lah sebab last kali kamu nak kena lakar graf. Maksudnya kamu nak kena tengok lengkung kamu tu, kamu dah tahu dia ke bawah, kamu dah tahu dia punya paksi paksi simetrinya belah kanan, kamu dah tahu dekat sini nilainya seharusnya 3. So nilai dekat bawah ni dia nak lalu dekat nilai berapa. Dia macam tu. Kalau kamu tengok secara logik atau secara kasarnya, dua-dua nilai punca kamu ini adalah positif lah. Sebab dia lalu pada paksi X positif. So apabila kita buat pengiraan, okay, so kita ambil saja persamaan ni. So X2 tolak 4X tambah 3. So kita guna kaedah pemfaktoran. So A kamu 1, B kamu negatif 4, C kamu 3. Okey, so dapatlah dua jawapan, 1 dan juga 3. Okey, barulah kamu tahu bahawa di sini nilai dia 1. So di sini punca dia nilai dia 3. Barulah last kali kamu boleh lukis bentuk graf. Okey, walaupun mungkin dia suruh kamu lakar. Lakar bermaksud dia hanya melakarlah sketch. Okey, dia bukan drawing, dia bukan melukis. Kalau melukis, kamu kena lukis graf yang tepat dengan koordinat yang tepat di atas kertas graf. Okey, so ini dia cukup sekadar lakar. Lakar maksudnya graf kamu bentuk dia macam mana, dia lalu dekat sini nilai berapa, dia lalu punca dekat sini nilai dia berapa. Okey, so dia macam tu. So ini adalah contoh bagi graf X positif. Okey, X positif. A positif, so dia lalu paksi X, so dia ada punca. Okay, so kita tengok contoh lagi satu, contoh yang terakhir. Okay, so ini adalah graf kamu. So kalau kamu tengok, nilai A kamu adalah negatif 1. Okay, so bila negatif bermaksud graf kamu adalah graf songsang ke bawah lah ataupun graf kamu adalah graf negatif lah. Okay, so dia melengkung ke bawah. Graf untuk A negatif, so dia melengkung ke bawah. So kalau kamu tengok B kamu dekat sini, tengah-tengah dia yang ada bersama dengan huruf X itu tiada. Yang kamu ada ni sebenarnya negatif 1 ni adalah A. Yang kamu ada di sini negatif 3 ni sebenarnya C. B kamu kosong sebenarnya. Tak ada kat tengah-tengah ni sebab kamu tiada darab X. Okay, kamu tiada BX dekat tengah. So B kamu kosong. So apabila B kosong, paksi simetri dia adalah di tengah-tengah paksi Y lah. Okay, ataupun di tengah-tengah paksi FX. Okay, so kita nak tengok. So dia menjadi macam ni. So apabila B kamu kosong, dia melengkung ke bawah. So sebenarnya paksi simetri kamu diduduk betul-betul atas garisan FX. Okay, ataupun garisan paksi Y dekat sini. Okay, ini yang dimaksudkan dengan B kosong. Okay, so nilai C kamu. Nilai C kamu adalah negatif 3. So negatif 3 bermaksud, kalau kamu tengok dekat sini, dia lalu pada paksi Y. Okay, nilai belakang ni pintasan Y. So dia lalu pada nilai negatif 3. So seharusnya C kamu adalah negatif 3. So kalau kamu tengok dekat sini, so ini yang dia lalu paksi Y. So nilai kamu dekat sini adalah positif. Okay. So kamu tengok betul-betul. So nilai C adalah negatif 3. So bermaksud nilai Y dekat atas ni negatif 3. Okay. So kalau kamu tengok mungkin graf ni kita hanya berpandukan untuk dapatkan bentuk. Okay, bukan itulah graf yang sempurna sebenarnya. Mungkin dia lalu paksi X, mungkin dia tak lalu paksi X. Okay. Sebab kalau kamu tengok nilai C kamu negatif 3. So seharusnya negatif duduk belah bawah ni. Okay, so bermaksud lengkung kamu mungkin duduk belah bawah ni. Okay, dia tak lalu sampai atas. Okay, kalau dia lalu atas ni nilai dia adalah positif. So apa-apa hal kita cuba gantikan nilai dahulu. Okay, kita gantikan apa-apa nilai. So kalau ikutkan, cikgu cuba soalan kamu tu dia cuba dengan nilai F. X kamu adalah 1. Okay, dia cuba dengan nilai 1. So dia gantikan nilai 1. So dia dapat nilai negatif 4. Okay. So kamu tengok.
asalnya graf yang cikgu tunjuk dia melengkung ke atas dah sama, cuma yang ni dia melepasi paksi X. Okey, maksudnya dia ada punca lah dekat sini kan sebab dia lalu paksi X. Semua boleh nampak dia ada dua punca. Tapi bila kita lukis, kita kenal pasti kita lakar yang sebenar, rupa-rupanya patutlah dia tak lalu paksi X rupa-rupanya. So nilai kamu adalah negatif A. So negatif A dia melengkung ke bawah. So B kamu kosong bermaksud dia lalu paksi simetri di tengah-tengah. So C kamu seharusnya dia berada pada nilai negatif 3. So ni yang cikgu cakap tadi pada nilai negatif 3. Cuma kalau kamu tengok kat sini dia sajalah. Dia saja try. Okay, dia sengaja ataupun dia suka-suka nak try nilai X1. So kalau kamu rasa nak pakai nilai X kosong pun boleh. So nilai X negatif 1 pun boleh. Dia tak kisah dekat sini. Dia cuma nak tunjukkan bahawa sekiranya dia gantikan nilai X kamu 1, seharusnya dia akan dapat nilai negatif 4. So maksudnya 1 dekat sini, negatif 4 dekat sini. Itulah koordinat 1, negatif 4. Kalau kamu rasa nak guna nilai negatif 1, so negatif 1 duduk sini, so mestinya dia akan jadi belah-belah sini juga. So seharusnya kalau dia dapat masuk negatif 1, cikgu rasa jawapan dia negatif 4 juga ni. Okay, so negatif 1 dekat sini, so kita panjangkan ke bawah, so dia akan negatif 4 juga. Ataupun mungkin nilai lain. So kamu cubalah kira. Cuma apa yang cikgu nak bagi tahu, untuk melakar graf, kamu kena ada step by step. Kamu kena tengok A, kena tengok B, kena tengok C, kena cari punca. Baru kamu boleh last kali melakar graf.